أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي بسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله والصحب سلام. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihi man ni'mah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita sambung lagi pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita dah sampai muka surat 55. Berapa baris berapa? 3. 3 dia bawah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmih barakatih. Kita ambil balik dan keempat. Dan yang keempat daripada 4 perkara yang menjadi natijah buruknya hati seseorang apabila dihinggapi penyakit sombong ataupun kibriya, takabur. Ya. Pengertian takabur itu memandang keistimewaan yang ada pada diri, sama ada istimewa sudut akhirat atau dunia, dan merasakan kelebihan itu datang dari dirinya sendiri, lalu meremehkan orang lain, memandang rendah pada makhluk yang lain kerana berasa diri itu mempunyai kelebihan. Itu kibriya. Yang keempat kata dia, apakah natijah takabur itu? Hasil bila ada sifat takabur, neraka dan seksa pada uqba. Uqba ni istilah lain pada akhirat, akibat. Atas barang yang diriwayatkan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma adkhaltuhu nara jahannama. Bermula kibriya, yakni takabur itu, selendangku. Bukanlah makna Tuhan yang betul-betul ada selendang. Jangan kita macam pahaman Wahabi pula, Tuhan ada selendang tapi tak serupa selendang kita. Selendang ni kalimat majazi, pakaian Tuhan. Sombong ni sifat yang seolah-olah menjadi pakaian khas untuk Allah. Tiba-tiba kita ambil pakaian Tuhan tu buh kat diri kita, seolah-olah kita ambil pakaian raja tu, ambil tengkolok raja tu, main sihat tak panjang, terbuh atas kepala kita, dilempang di raja tu, ditangkapnya kita. Apa salahnya? Saya bukan buat salah apa, saya cuma nak pakai je. Saya tengok selempang dan tengkolok sultan ni cantik lah, kita pun pergi ambil pakai. Apa agak-agak yang akan kena kat kita ketika tu? Allah. Apalagi selendang Allah Ta'ala. Takabur tu selendang Tuhan, kita buh kat diri kita, kita pula panggil kita takabur dengan orang. Paling dibenci dek Tuhan, lebih pada yang lain-lain. Allah. Dan azamah, azamah makna kebesaran, merasa diri itu besar, seperpinggang. Itu kain bawah, kain izar. Seperpinggang ni kain macam kain plekat lah, kain apa ni, kain plekat, kain yang diikat di atas ni. Kalau pakai baju Melayu panggil kain samping. Kain samping, kain sampingku. Maka barang siapa membantah akan daku, masuk bantah ni, dia nak pula benda tu, dia nakkan azamah, dia nak kibriya kat diri dia.
pada salah satu daripada keduanya, kata Allah, aku masukkan dia dalam neraka Jahannam. Dan maknanya, apa maksud hadis kursi ni? Bahawa kibriya dan azamah itu adalah termasuk sifat yang tertentu bagiku, bagi Allah. Dua sifat khas kat Tuhan. Macam mana sampin, tengkolok yang dipakai raja tu khas untuk raja, rakyat tak boleh pakai. Nak pakai sama pun tak boleh. Macam kalau zaman dulu, kalau kuning tu, tu kuning tu warna raja tu, tak boleh kita pakai sebarang, tu warna diraja. Dan tiada sayugianya lah bagi seorang yang lain daripada aku, seperti bahawasanya kain selendang manusia dan seperpinggang kain samping yang khas tertentu milik dengan dia, tidak boleh disekutu akan dia. Kita pula nak buat pakai pula dah padanya orang lain. Gitulah juga dua sifat ini, kibriya dan sifat azamah milik Allah. Itu Tuhan mencela betul orang takabur. Sifat dia, sifat Tuhan. Al-Mutakabbir tu salah satu nama Allah, salah satu sifat Tuhan tu, Al-Mutakabbir, Tuhan yang takabur. Kerana dia Tuhan seorang je layak. Al-Azamah, Tuhan Al-Azim, Tuhan yang maha besar. Kita nak ambil sifat tu, boh kat kita. Dan bahawasanya satu perkara yang meluputkan dikau, dan bahawasanya bila kita buat macam tu, termasuk perkara yang meluputkan dikau mengenal bagi hak dan faham akan ayat Allah dan ahkamnya, yang iaitu asal segala pekerjaan. Jadi kalau kita buat benda tu, mak kita seolah tak faham ayat Allah Ta'ala ni, tak faham hadis ni. Tak faham ayat Tuhan, tak faham hukum-hukum Tuhan. Padahal dua ni asal segala pekerjaan. Kemudian maka keluar bagimu buahnya. Apa hasilnya bila kita buat macam tu? Murka Allah Ta'ala, marahlah Tuhan, murkalah Tuhan, dan menghinakan dia di dalam dunia. Dan api neraka di dalam akhirat tiada lulus bagi orang yang berakal. Tiada lulus ni mana tak sayu gira dah. La yuslihuha biizalatiha bil hadari. Tiada dulu mana tiada membolehkan. Tak patut sangat lah. Tu mana tak dulu, tak patut, tak sepatutnya berlaku bagi orang yang berakal bahawa ia lalaikan daripada demikian itu pada dirinya. Kalau dah faham hadis ni, panduan kita gitu, janganlah buat-buat tak nampak pula, buat tak faham tak tentang penyakit pun. Maka hendaklah ia membaikkan dia hati, daya hati yang terjangkit takabur ni, dengan menghilangkan dan memeliharakan dan meminta tolong dengan Allah Ta'ala daripada yang demikian itu. Dan dialah Tuhan yang memberi taufik dan ismah. Ismah makna memelihara dengan kurnianya. Titik. Jadi Imam Ghazali, seperti mana yang saya selalu ulang apabila dia mengarang kitab Minhajul Abidin ni, setiap frasa tu dia akan sebut taufik daripada Allah. Mudah-mudahan kau mendapat taufik daripada Allah. Sebab dia dah tahqiq. Kalau
dalam perjalanan dia selama berpuluh tahun itu, kalau satu orang tu tidak ada taufik daripada Allah, dia takkan boleh buat. Dia takkan nampak penyakit hati dia ni. Arti taufik, khalqul qudrah fil abdi li ta'atillah. Allah cipta kekuatan, Allah bangkitkan hati dia, dalam hati ni nak buat taat. Kalau kita tak dibangkitkan, tak boleh. Tak ada perasaan nak buang benda tu. Dan dialah Tuhan yang memberi taufik, dan dialah Tuhan yang memberi ismah dengan kurnianya. Bukan paksa-paksa, kurnia ni nak bagi-bagi lah. Maka inilah setengah daripada barang yang kami sebutkan dia pada perkara yang empat daripada kebinasaan, dan memadalah bagi orang yang akil, yang sudah mau berfikir, ada akal. Satu daripadanya istimewa pula jika ada keempat-empatnya, apabila ada ia nak mencita-citakan pekerjaan agamanya. Kata dia, Imam Ghazali, setelah kita faham empat kebinasaan, buah daripada sifat takabur ni, akhirnya masuk neraka. Kalau kau faham satu pun dah cukup dah. Apa maksud Imam Ghazali ni? Maksud Imam Ghazali, kalau nak dihurai lagi banyak lagi ni. Apakah kebinasaan sebab takabur ni? Banyak lagi. Cukup empat. Dalam empat tu pula cukup satu. Kau faham satu ni pun, kalau kau ni orang berakal, macam ni lah kita kata. Belakang rumah kita ada sungai, dalam sungai tu buaya pun ada, air deras pula. Mak pun kata, jangan main kat sungai tu, dalam tu ada buaya. Dalam air deras, kalau orang berakal dengar, tak masuk dah. Kenapa tak masuk? Ada buaya. Tapi kalau orang bodoh, buaya jauh tu. Tak dekat tu, jauh sana. Padahal mak sebut dah, air dalam, buaya banyak, deras, lepas tu gelap pula lautan. Empat kebinasaan. Cukuplah satu kalau orang dah berakal. Ni Imam Ghazali sebut empat ni. Penyakit sebab takabur. Nak buat lagi? Dia kata, kalaulah kita ni orang berakal, cukup satu. Istimewa pula jika ada empat-empat sekali. Apabila dia nak bercita-cita nak menguruskan kerja agama dan memeliharakan atas agama dirinya dan pekerjaan agama, wallahul muwaffiq, mudah-mudahan Allah bagi taufik. Maka jika engkau kata, maka apabila adalah pekerjaan ini tempat mana, pangkat daripada kebinasaan, diterjemah tempat, maksud tempat sini, begitu besarnya kebinasaan ini, perkara ini, perkara takabur ni, dan lazimlah memelihara akan dia daripadanya. Memelihara apa ni? Memelihara hati daripadanya. Maka tak dapat tidaklah daripada mengenal akan hakikatnya. Kalau dah betul lah benda ni sangat bermasalah, benda ni perlu sangat kita ni berhati-hati, jangan sampai kita terkena penyakit ni. Maka penyakit apa ni? Penyakit takabur, penyakit angan-angan, penyakit isti'jalah, nak cepat-cepat sampai naik makam. Semua penyakit hati yang Nabi yang Imam Ghazali telah huraikan. Penyakit hasad dengki. Kalau betul lah macam tu, kita dah sedar bahaya dia. Lepas tu Imam Ghazali kata apa? Maka tak dapat tidak kena kenal hakikat tiap-tiap satu, realiti tiap satu. Apa sebenarnya makna takabur? Takabur ni macam mana? Tak hurai lagi. Borak hurai. Apa makna tulul amal, panjang angan-angan? Macam mana sebenarnya panjang angan ni? Apa makna dengki?
Apa makna istijalah baru kita boleh nak hindari. Macam kata penyakit corona atau apa, kalau kita tak tahu, buat apa kita nak hindar? Tak ada rasa takut lah, kena tahu apa tu, apa sebenarnya. Lepas tu dia kata apa? Maka dan hadnya, maka nyatakanlah bagi kami, supaya kami tahu betapa jalan kepada nak memeliharakan diri daripadanya. Jangan sampai terkena 4 penyakit tu. Maka ketahui olehmu bahawasanya tiap-tiap satu daripadanya, daripada 4 penyakit ni, perkataan yang banyak, kalam yang banyak, maknanya bicara yang banyak. Banyak bicara ni, kita tasawuf banyak, panjang cerita dia. Dan aku sebutkan di sini, di sini mana ni? Dalam kitab Minhajul Abidin, barang yang tak dapat tidak daripadanya. Ini dia ringkas. Kan cerita panjang-panjang tak faham, ringkas dulu. Yang tiada terkaya daripadanya, maknanya kalau orang nak bahas masalah dengki, benda ni kena tahu. Bila nak bahas bab takabur, ini dia punya punca dia ni. Maka kami berkata, dan dengan Allah taufik. Tengok Mas Zali, sikit-sikit taufik. Orang tengah tenggelam dengan Tuhan. Adapun perbicaraan yang pertama daripada penyakit hati yang nak dibicara, amal. Apa makna amal? Panjang angan-angan. Itu dia cerita-cerita, tapi kalau terjemah betul, angan-angan. Hamzah mim lam, alif mim lam, amal. Kalau kita tukar jadi ain, amal. Kalau amal bagus, kalau amal tak bagus. Amal angan-angan. Kalau amal perbuatan, start dengan ain. Mim dengan lam sama, pangkal tukar, amal. Dia bahasa Arab menakjubkan. Lepas tu amal tu pula, kalau kita letak lam tu dekat tengah, mim kat ujung, ilmu. Ilmu, amal. Allah. Lepas tu buah alik kat tengah pula, alim. Ilmu, amal, alim. Oi, bahasa Arab berkait. Kita bahasa kita pinjam bahasa Arab, ilmu, amal. Tukar ain tu jadi alif, amal. Lagi dia angan. Maknanya ilmu kalau kita tak amal, dia jadi angan. Ilmu kalau tak amal, angan. Jadi amal. Penyakit amal ni. Ilmu banyak dah, belajar dah Minhajul Abidin ni, tapi berangan nak hidup lama. Ya, dipanjang cerita-cerita, mana panjang angan. Macam mana nak hilang? Bila kitab tasawuf kata panjang angan, maknanya berangan umur panjang. Berangan hidup ni, umur ni tak mati, tak teringat mati. Ianya adalah sifat tercela. Kita tengok apa dia. Kata kebanyakan ulama kami rahimahullahu ta'ala, bahawasanya berkendak hidup bagi waktu yang berlambat-lambatan dengan hukum. Apa maksud dengan hukum ni? Maknanya dengan putus. Itsbatu amrin di amrin au nafyuh. Aku mesti hidup lama. Aku dah banyak exercise, produk banyak dah makan, Herbalife, makan apa lagi, Shakely, check up buat setiap bulan. Aku pasti hidup lama. Apa jadi kalau kita kata macam tu? Dan lawannya itu qasrul amal, pendek amal, pendek angan-angan, meninggalkan hukum. Kita tinggal ni, besok hidup tak ni? Tak tahu lagi. Kalau umur panjang, insya-Allah kita jumpa, kata dia. Yakni tiada mencita-cita akan berlambat-lambatan hidup. Jadi tak cerita kata umur dia panjang. Dengan hukum, dengan pasti. Dengan bahawa dikaitkan dia serta istisna. Istisna tu apa? Insya-Allah. Mana istisna ni? Insya-Allah.
Ni macam mana kita jumpa tahun depan ni? InsyaAllah, kalau umur kita panjang, dipanjangkan umur saya dengan umur tuan, kita jumpalah tahun depan. Ni contoh yang tak ada. Ni macam mana tuan? Tahun depan kita mesti jumpa. Mesti jumpa. Tahun depan kita semua mesti berangkat pergi ke London. Kita mesti. Itu makna panjang angan-angan. Cakap macam tu. Tak kait dengan insya-Allah, dinamakan penyakit tulul amal. Confident. Hukum tu makna putus dalam hati kita ni, aku akan, tahun depan aku akan pergi sini, tahun depan aku pergi ni, aku akan buat itu. Ucapan dan kehendak hati macam tu. Putus. Itu makna hukum. Maka sudah termasuk orang ni orang yang tulul amal. Melainkan dia kait dengan istisna, dengan kehendak Allah kalau dipanjang umur, ataupun dan ilmunya Allah kalau ada dalam ilmu Allah, di dalam sebutannya, ataupun dia kait dengan syarat. Kalau Allah panjangkan umur aku ni dalam kebaikan, aku pun sanggup panjang umur. Tapi kalau umur aku ni panjang maksiat je, baik tak payah. Kita cita-cita nak panjang umur sebab nak baik, buat baik. Itu makna solah. Pada kehendak, maka tiba-tiba maka jika begitu, tiba-tiba tu maka jika begitu, istilah itu dia terjemah idza tu. Bahawa engkau sebutkan hidup, mana engkau ingat nak hidup engkau, dengan bahawa aku hidup kemudian daripada nafas ini, lepas nafas aku hidup lagi, atau sa'ah yang kedua, ni lepas ni aku hidup, ni aku hidup, lepas ni aku hidup lagi, atau hari yang keduanya, esok aku hidup, dengan hukum, mana hukum? Dengan pasti, dan kau putuskan, maka bahawasanya termasuk orang yang panjang angangan, cita-cita panjang umur, dan demikian itu maksiat. Allah. Maksiat besar. Ada kawan saya seorang, umur sebaya 46, pilot, exercise tak usah cakap. Anak dia kata, ayah kalau dia pilot dia kena buat check up lah. Sekali check up tengok, clear semua, bangga. Tengah main badminton, main press sangat, boom, jatuh, muka biru-biru, mati terus. Innalillah. Semua orang terkejut. Tak ada sakit, tak ada apa. Tak ada sakit, tak ada apa. Apa kita nak kata? Akhir zaman ni Allah cabut nyawa sampai masa. Jadi kata dah kita ni, maka bahawasanya macam itu tu, macam mana? Aku ni lepas nafas ni, nafas kedua ni ada lagi aku ni. Ataupun dia kata apa? Aku yakin sa'ah yang kedua ni aku masih hidup, sa'ah sejam lagi ni aku ada. Ataupun hari yang kedua, besok ada. Besok macam mana besok? Besok boleh. Masih cakap boleh tu, mesti tu, hati dia pun macam tu juga. Hati dia pun tukar mesti macam tu. Dia terlupa kata mungkin tantah besok dia mati. Maka kata dia, kalau kita ada macam itu, dan kau putuskan, maka bahawasanya termasuk cita-cita panjang umur, dan demikian itu maksiat, kerana iaitu hukum atas yang gaib. Kadang kau telah menghukum benda gaib, benda yang tak ada, tak tahu. Macam kita tengah ni lepas kita bercakap ni, kelas ni agak sempat tak sembahyang isyak ni? Mesti ya. Maksiat. Tasawuf. Dia kena macam mana? Sentiasa dalam keadaan harus Allah Ta'ala hidupkan aku, harus Allah cabut nyawa aku. Sentiasa dalam hati itu, kalau Allah nak cabut nyawa aku ni bila-bila boleh. Sakitkah, sihatkah, corona tak corona, kalau dah sampai masa nak kena kona, habis, tak ada. Kalau tak sampai masa, takkan berlaku. Lepas tu dia kata apa ni? Dia kata kenapa jadi maksiat? Kerana iaitu termasuk menghukum di atas yang gaib. Allah. Al-ghaib tu apa dia? Mana gaib apa? Qada dan qadar yang pada azali. Itu mana gaib.
Kita buat hukum lebih pada hukum takdir. Terus catat hukum ni ada dua tuan-tuan. Bila kita kata hukum, jangan ingat haram, makruh, sunat tu. Itu hukum syarak. Ini hukum takdir. Kita orang beriman ni, we are bound with two hukum, two laws. The law of syariah, the law of the decree. Law of decree maksudnya undang-undang, peraturan yang sudah ditentukan semenjak azali, iaitu qada dan qadar. Itu hukum juga, hukum qada dan qadar. Itu nama dia qada. Qada tu mana hukum. Kalau kita menyatakan besok aku mesti hidup, berarti kita telah mendahului benda gaib. Benda gaib tu apa dia? Qada dan qadar yang ada pada azali yang kita tak tahu. Baru ni ada kucing datang kat rumah. Kucing tu gigi pun tak ada, mengandung. Bawa pergi veterina. Kita kata, ustaz ni, minta maaf lah ustaz, ni kucing dah tua sangat. Kalau dia beranak pun anak dia mati. Kalau anak dia tak mati, dia pun mati. Kata iya. Kata insyaAllah tak mati. Rumah kata mati ni, tak mati. Tunggu tengok. Jangan hukum dulu, tengok dulu. Pukul 4 pagi ketuk pintu. Kucing ketuk pintu. Gong. Apa tengok? Dia nak beranak. Selamat anak ni. 4 ekor selamat. Doktor kata pula, doktor kata kalau selamat pun anak kucing tu tak lama hidup. Dah 2 minggu dah hidup ni. Habis macam mana ni? Qada Tuhan. Allah mengajar takdir. Ikut ilmu doktor, kucing ni gigi pun dah tak ada. Tua dah tua. Anak mati ni. Ilmu doktor, ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan. Tu. Kita gitu. Ni stage 4 dah ni. Tambah lagi ni stage 4 dah doktor. Doktor kata cancer stage 4 ni. Macam mana doktor? Siap-siap lah. Siap apa doktor? Siap-siap lah. Siap-siap. Sepupu saya kena. Doktor suruh balik. Dia kata dia tak tahu dah buat apa dah. Dia selawat. Saya selawat. Saya tak tahu dah buat apa, saya selawat. Selawat minta pada Allah dengan berkat selawat ni, ya Allah panjang umur. Lepas sebulan hidup lagi, 2 bulan hidup lagi, 3 bulan. Doktor pun pelik. Hidup lagi. Ikut kiraan dah mati ni. Ni qada Tuhan. Jangan kita mendalui Allah Ta'ala. Kita boleh berharap, kita boleh berdoa, panjang pendek umur kita, Al-Ghaib. Al-Ghaib. Kita punya expired date tu tak ada tulis. Tak nampak kat sini, tulis kat sana. Tu dia kata apa lagi? Dan dia kata lagi dalam kitab ni, dan jika engkau kaitkan dia dengan kehendak Allah, kalau Allah berkehendak panjang umur aku, ataupun dikait dengan pengetahuan pada Allah, kalau dalam ilmu Allah umurku panjang, panjanglah umur, maka kata engkau, aku hidup insya-Allah sampai besok aku hidup lagi. Atau jika diketahui Allah aku hidup, ilmu Allah aku hidup, bahawasanya aku hidup, yakni hari keduanya aku hidup, maka senyata telah keluarlah engkau itu daripada hukum bercita-cita panjang umur ini. Keluarlah engkau daripada kategori orang yang angan-angan panjang umur. Selamatlah. Itu je Allah nak. Allah nak kita sebut insya-Allah tu. Bila orang tanya soalan tu, kita kena nampak, Haji tahun depan macam mana? Boleh kita buat bisnes ke? Insya-Allah. Kena ingat tu. Ini pertanyaan tu seolah Allah yang bertanya. Nak tengok exam lulus tak? InsyaAllah lulus. Tak sebut insyaAllah, tak lulus. Jangan kau kata kau nak buat sesuatu, walakin qulu insyaAllah. Jangan kau kata esok aku nak buat satu, aku akan buat ni, aku akan buat ni. Katakanlah insyaAllah. Lepas tu dia kata apa lagi? Telah keluar kau daripada, dan disifatkan engkau itu
sebagai orang yang qasrul amal, orang yang pendek angan-angan, daripada sekira-kira tu tambah sikit tu, meninggalkan hukum padanya, terhilang tu ya? Kenapa betul lah sikit, dia tulis dua tu kan, dengan sekira-kira tambah sikit, meninggalkan hukum, meninggalkan pasti padanya ya? Lepas tu kita kena jaga-jaga sikit mulut kita ni, kerana Allah tu maha mendengar, wa huwas sami'ul basir. Kenapa Allah ada ulang-ulang ayat tu, wa huwas sami'ul basir? Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Maknanya Allah perhati, Allah dengar. Adab kita dengan Allah ni. Sebab tu tak boleh kita bercakap sebarangan, kerana Tuhan kita ni mendengar. Benda yang tak elok, tak ada adab dengan Allah. Bila dah tak ada adab dengan Allah, Allah turun bala dah. Tak beradab dengan Tuhan. Kita pula menentukan ajal kita. Maka lazimkan olehmu dengan meninggalkan hukum. Hukum makna memastikan, pada menyebutkan kekal. Pada menyebutkan kekal tu makna kita takdir memang betul jadi gitu, tak boleh tidak. Dan kehendaknya, dan dikendak dengan zikir itu, dengan sebut ni, zikir tu mana sebut kata sebut ni mana, sebut kat mulut ke? Tak. Zikir qalbi, yakni sebut dalam hati tu. Tu yang penting tu. Benda riak tak riak, takabur tak takabur ni benda hati. Kalau sebut di mulut tak ada di hati, boleh takwil lagi. Tapi kalau dah sebut dalam hati, itu maknanya kita dah jazam, hati kita confirm betul aku hidup besok. Yang ni yang dicela ni, bukan yang kat mulut tu, hak dalam hati tu. Tapi biasanya yang di mulut itu menzahirkan yang dalam hati. Ni yang masalah dia. Kemudian bahwasanya dikendak daripadanya engkau tetapkanlah yang demikian itu, dan kau jazamkan dia dalam hatimu. Yang dikendaki, yang kata engkau nak kekal panjang umur, yang mana ni? Engkau tetapkan dalam hatimu demikian. Demikian mana? Demikian nak kekal lama tu. Demikian kata besok kau hidup, dan kau jazamkan, kau putuskan dalam hatimu, maka faham olehmu, nescaya dapat petunjuk insya-Allah taala, kata dia. Kemudian maka adalah amal makna angan-angan ya, dua bahagi. Tengok Ghazali ni, tak ada orang bahas je ni, dia bahas pula angan-angan tu. Angan-angan tu ada dua jenis. Yang pertama amal ammah, yang kedua amal khassah. Angan-angan yang umum, angan-angan yang khusus. Ada pula terbagi dua pula. Apa maksud dia tu? Maka dia kata dalam kitab ni, maka amal atau angan-angan yang ammah, yakni cita-cita panjang yang lengkap. Cita-cita nak panjang umur yang lengkap. Lengkap tu maksud apa tu? Turida hayata wal baqa li jam'id dunya. Itu dia. Allah. Maka dia kata sini, yakni cita-cita panjang yang lengkap, iaitu bahawa engkau berkendak akan hidup dan kekal. Apa tujuannya? Nak himpun dunia, nak sedap-sedap dengan dia, dan ini maksiat. Ni baru beli kereta ni, nak beli kereta ni. Tapi kena kerja lebih sikit lah. 7 tahun lagi boleh beli kereta ni. 7 tahun lagi confirm lah ni saya punya kereta ni, 7 tahun. Itu dah termasuk dulu lama lah. Confirm tu. Bukan masalah tak boleh.
Tak boleh beli tu, confirmnya tu. Nak panjang umur, nak beli kereta mewah. Apa sebab nak kereta mewah? Nak sedap sikit Takkan nak kereta lama. Nak sedap. Ini kita panggil angan-angan ammah, yang umum, lengkap ke mana umum. Kebanyakan orang. Dan ini maksiat yang semata-mata. Sampai Allah pun cela dalam Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, melalaikan kamu oleh berlumba-lumba nak mencari dunia, mencari kemegahan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dah ziarah dalam kubur sendiri. Kita kata apa lagi? Dan lawannya pendek cita-cita, pendek angan-angan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fadharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihumul amalu fasawfa ya'lamun. Dharhum, tinggalkanlah mereka itu. Allah Ta'ala perintahkan Nabi tinggal orang yang dalam hati dia tu cita-cita nak hidup lama, tak nak ingat akhirat, tak ingat mati. Allah kata apa? Dharhum, zar maknanya tinggalkan mereka tu ya Rasulullah. Duduk, ya'kulu, makan-makan, wa yatamatta'u, sedap-sedap, wa yulhihimul amal, dan melalaikan mereka tu dengan angan-angan mereka tu, maka lagi akan mengetahuilah mereka itu akan nasib mereka tu. Jadi ini panduan, bukan dia khitab pada Nabi, pada kita tu. Ayat Quran tu turun untuk Nabi, tapi masuk untuk Nabi tu kita lah. Dan kita suruh ikut Nabi. Apa dia? Kalau kita tengok orang-orang yang duduk dalam kelalaian, tak ingat mati, apa kita nak buat? Nasihat tak mau dengar. Fadharhum, tinggalkan. Sebab kalau kamu duduk dengan dia sama lama-lama kamu pun kena sakit. Fadharhum. Kalau kita nasihat tak boleh, nak cakap doa daripada jauh. Fadharhum, tinggalkan mereka. Ya'kulu, mana ya'kulu? Makan-makan, malam-malam makan sana, makan sini, dinner. Tiap-tiap malam dinner. Hidup dia makan-makan, pesta sana, pesta sini. Wa yatamatta'u, dan bersedap-sedap, hiburan sana, hiburan sini. Wa yulhihimul amal, dan melalaikan mereka itu dengan angan-angan mereka tu. Ini lepas corona ni saya nak pergi London ni. Habis corona ni tak dan kapal terbang tu baru nak buka pintu saya dah sampai dah. Boy. Dah siap beg dah ni Ustaz. Dah siap dah ni. Iya ke kalau ikut hidup? Kau sampai hidup tu. Lepas tu Allah kata apa? Fasawfa ya'lamun, lagi akan mengetahui mereka tu nasib dia orang tu. Dan ada pun amal yang khas. Apa makna amal yang khas? Angan-angan yang khas. Itu tadi, angan-angan kebanyakan orang itulah dia angan-angan dia. Nak panjang umur, nak cari duit. Nak cari apa? Nak hidup senang. Nak senang apa? Nak mewah sikit lah Ustaz, letih dah macam ni. Kereta ni pakai, rumah besar ni nak besar sikit lah. Tu. Terlupa kata insya-Allah tu. Dan niat itu semata-mata nak kena lazat tadi tu. Ini ammah. Yang khasah macam mana? Sikit lagi. Khasah ni berkendak kekal kerana nak menyempurnakan bagi amal kebajikan. Engkau bercita-cita, berangan nak umur panjang, nak sempurnakan amal kebajikan, yang ada di dalamnya khatar, ada bahaya. Amal tu elok dah, tapi dalam amal kebajikan tu ada bahaya. Dan ia tiada yakin akan baik baginya padanya, maka bahawasanya terkadang-kadang ada kebajikan yang tertentu tiada ada bagi hamba padanya, atau pada menyempurnakan dia kebanyakannya, seperti bahawa jatuh sebabnya dalam maksiat atau kebinasaan yang tiada mendirikan tempat dengan dia kebajikan ini. Contohnya ni kerja kuat, nampak ni, saya kerja kuat ni untuk dapat harta banyak supaya saya boleh bersedekah, terutama untuk ustaz. Bagus dah tu. Angan-angan dia nak jadi kaya, nak dapat duit banyak, bantu Tok Guru.
bantu madrasah, bantu masjid, bantu orang masa corona. Oh, bagus niat dia ni. Tapi adakah pasti ke tu? Pasti ke kalau besok dah dapat harta tu akan jadi macam tu? Takut besok bila dah banyak lupa Tuhan pula dah. Niat elok dah ni. Niat elok dah, molek dah. Tapi masalahnya dia pastikan mesti jadi macam tu. Tu kata. Maka tiba-tiba, maka jika begitu, tiadalah bagi hamba pada permulaan, pada sembahyang atau puasa atau lain daripada keduanya, bahawa dihukum dengan bahawasanya ia telah menyempurnakan, kerana ia gaib. Tak tahu. Sembahyang dah sempurna ke? Tak tahu. Allah terima ke? Tak tahu. Dan tiada bahawa dikosotkan, putuskan demikian itu. Allah kena buat ni mesti Allah terimanya. Putus macam tu. Harap boleh, ya tak boleh kita putuskan. Kerana barangkali yang amal yang kita buat tu tidak ada kebajikan baginya, tetapi hendaklah dikaitkan dengan apa? Istisna. Alhamdulillah, kita dah buat pengajian, kita dah semayang 5 waktu sehari semalam, insya-Allah Allah terima. Itu pun tak sebut insya-Allah tu pun dah dianggap orang yang tulul amal, tapi khusus untuk orang beramal. Tapi dalam masa sama dia ingat amal dia mesti diterima, pasti terima. Dia tak kaitkan insya-Allah. Ini pun termasuk angan-angan yang khas. Allah. Sikit lagi. Lepas tu dia kata apa? Dan tiada bahawa dikosotkan, putuskan demikian itu, kerana barangkali tiada kebajikan padanya, dan syarat kebajikan supaya lepas daripada kecelaan, panjang amal. Firman Allah Ta'ala bagi Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, la taqulanna li syai'in inni fa'ilu dhalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan kamu berkata bagi suatu bahawasanya aku yang berbuat yang demikian itu esok hari, melainkan bahawa berkendaklah Allah Ta'ala. Dia cakap insya-Allah. Dan lawan ini amal barang, berkata ulama, an-niyatul mahmudah, niat yang baik. Apa beza niat baik dengan tulul amal? InsyaAllah akan datang kita akan bahaskan. Dia kata Imam Ghazali, dia bahas halus. Yang mana angan-angan, yang mana kata niat. Saya niat tahun depan nak pergi haji. Itu niat. Itu bukan angan-angan. Ni dia akan cerita ni. Imam Ghazali kan kupahkan supaya kita nampak beza betul. Hak ni niat, hak ni panjang angan, hak ni panjang angan yang am, ni panjang angan yang khas. Supaya kita faham dan tidak terjebak dengan penyakit-penyakit hati yang telah disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita mendapat barakah pada apa kita kaji ini, dan kita akan selamat di dunia akhirat dengan berpegang dengan apa yang diajar daripada ulama-ulama amilin, lebih-lebih lagi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi sultan bil ilmi qulubana wasta'mil asrarana wa syughal bi ni'tibari wa hamda rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.